Hello. Hari ni saya nak share pasal tanaman tomato saya dalam vertical tower. Setiap biji benih yang saya tanam daripada seeding tray, lepas tu terus pindah ke vertical tower ni, panjang dia dah lebih kurang 1 kaki lebih daripada setiap poket ni. Lebih kurang 1 kaki lebih. Maksudnya dia dah lebih daripada 3 minggu lebih, 4 minggu lah boleh katakan. So far boleh katakan pokok ni tak ada masalah macam penyakit apa-apa. Saya belum kenal pasti penyakit-penyakit tomato lagi, belum kena lagi. Tapi pada awalnya biasa kalau dia dah tumbuh lebih daripada 1 kaki, patut sebelum tu dah ada penyakit. Tapi cara saya tanam ni, walaupun dia dekat pipe PVC yang sempit-sempit ni, 4 inci punya pipe, tapi dia tak rasa macam ada apa-apa penyakit so far lah. So okey lah tu. Ada juga saya tanam cara hidroponik. So hidroponik pun tu daripada seeding tray saya pindah ke hidroponik. Hidroponik pun rasa macam berjaya juga. Dia tak ada masalah. Dia boleh dah lebih 1 kaki lebih. Hari tu saya patahkan, nak eksperimen lah, nak patahkan apa, nak potong pucuk dia supaya ikut cara tanaman cili. Yang ni pun saya belajar dalam melalui YouTube macam mana nak tanam pokok tomato. Tapi saya lebih boleh katakan pro sikit untuk tanam pokok cili lah, yang macam kat belakang dia ada 13 tower ni, semua ni pokok cili. Itu memang dah okey lah. Tapi ini first time saya buat apa ni untuk tanaman tomato. Jadi saya try lah guna cara apa orang kata hidroponik, lepas tu dengan cara kokopit dalam vertical tower ni. Okey, nak katakan cara pembajaan yang saya gunakan, saya guna baja AB saja, tapi dengan cara apa dia kata, sukatan yang rendah. Saya tak bagi macam isi 1.5 1.6, saya bagi macam 0.2 0.3 secara awal. Manalah tahu, belum test lagi kan. Jadi ini pasal eksperimen dalam tower. Biasa orang tanam dalam polybag yang 16 inci ataupun 14 inci, tapi saya tanam dalam tower ni, tak tahu dia akan berjaya ke tidak. Tapi so far dah lebih 1 kaki lebih pokok ni. Dulu saya tanam dekat pasu, tak pernah pun sampai 1 kaki lebih. Dia walaupun dia tumbuh, tapi tak secantik macam ni lah. Jadi yang ni so far macam okey saja, tak ada masalah. Biasa masa kita bagi baja kan, baja ni masa pokok tu awal, tak kira pokok cili ke pokok tomato ke apa, masa dia awal-awal sebelum berbuah, kita kena bagi apa orang kata, baja yang boleh support daun dia. Sebab pentingnya daun dia kena tumbuh secara padat dulu sebelum dia berbunga dan berbuah. Jadi bila dia dah berbunga, masa tu kita kena tukar jenis lain punya baja AB. Baja AB yang awal ni kita guna untuk daun. Lepas tu bila dia dah berbunga, kita kena tukar ke baja, saya rasa baja tu memang khas untuk bila pokok, mana-mana pokok buah-buahan ke pokok apa vegetable ke, mana-mana yang berbuah kan, you kena tukar baja AB yang khas untuk berbuah. Biasa kalau ikut dekat ladang, diorang guna NPK 16 16 16 dengan 15 15 15. Yang 16 16 16 tu diorang guna masa pokok tu dah matang. Tapi yang 15 15 15 NPK tu diorang akan guna masa pokok tu masih mengeluarkan daun, belum berbuah, belum berbunga lagi. Itulah dia punya peringkat macam ni. Tapi saya juga pernah kadang-kadang bila saya rasa nak eksperimen tu, saya kadang-kadang guna juga baja untuk pokok cili yang saya biasa gunakan. Tiba-tiba hari tu saya rasa macam malas nak gaul, kacaukan baja untuk khas untuk pokok vertical tower ni. Saya guna saja. Tapi rasa-rasa dia tak ada buat apa-apa kesan masalah apa-apa pun. Pokok sentiasa cergas. Tapi apa yang saya buat kelebihan tu, lebih-lebih tu saya cuba bagi baja folia. Kadang-kadang masa saya spray untuk pokok cili, saya teruskan bagi macam baja folia macam Easy Grow ataupun Lily 2000. Nanti video-video akan datang saya akan share baja-baja jenis yang macam tu. Saya biasa bagi baja folia lah. Jadi masa saya bagi baja folia untuk pokok-pokok cili ni, pasal pokok tomato ni pun dia bersebelahan, saya main spray je. Dia additional nutrition untuk daun dia.
Biasa kita sembuh baja foliar ni bawah daun tomato. Macam katakan dia lebih kurang macam ni lah. Kita kena sembuh bahagian bawah dia. Ini bahagian atas, bahagian bawah. Sama juga pokok cili biasa kita sembuh tu, kita kena sembuh bahagian bawah, bukan bahagian atas. Atas pun boleh, tapi bahagian bawah dia ada liang-liang stomata yang biasa menyerap baja foliar dengan secara lebih, memang macam tu lah dia menyerap. Pasal tu lah fungsi dia kat sana. So saya akan update perkembangan pokok tomato ni. Manalah tahu sampai dia berbuah ke, atau kalau ada apa-apa masalah saya akan share juga. Kalau berjaya nanti saya akan share lah. Mana tahu siapa-siapa yang berminat tu boleh terus cuba cara macam ni. Okey, ini saja nak share untuk pokok tomato saya. Saya masa pokok tu awal sebelum berbunga dan berbuah, dia dah lebih 1 kaki lebih tinggi dia. Dalam vertical tower saya gunakan baja NPK 15-15. Saya beli dekat Shopee ataupun Lazada, lupa. Tapi saya beli hari tu. Lepas tu saya letakkan 3-4 sendok tablespoon lah. Saya letak dalam botol mineral macam ni. Tapi dia akan cair lah, tapi dia akan mendap macam ni kat bawah. Jadi patut sebelum kita guna untuk pokok, kita kena gaulkan dia macam ni balik, goncangkan dia balik supaya disebati. Bila disebati, yang ni saya ingat saya letak dekat 4 sudu. Jadi bila dah gaul macam ni, ini just example sajalah. Patut kita kena letak macam 10 ml ke 20 ml dalam botol besar macam ni. Tapi saya nak tunjuk example saja. Contoh. Jadi saya tuang sikit. Okey, tuang sikit macam ni pun. Ni air biasa. Okey. Bila kita dah tuang, kita macam apa kan, goncangkan dia. Lepas tu kita tengok isi meter kita, berapa dia punya bacaan. Okey, isi meter dia ni ada yang pertama tu TDS, Total Dissolved Solution, dengan isi tu sebelah tu electricity conductivity. Jadi saya pindah ke electricity conductivity, saya baca dia punya sukatan. Okey, ditunjuk 1189. Lebih kurang 1189 ataupun biasa pokok ni perlukan masa dia umur dia macam 2 minggu, 3 minggu, kita patut letak 500. Tapi bila dah 1 kaki lebih, kita boleh letak macam 1200 isi. Macam tu lah kita buat sukatan. Bila kita dah buat sukatan macam tu, ini secara kecilan. Tapi kalau nak buat besar-besaran, kita letak macam botol 2 liter ni, kita tuang macam banyak ni, macam apa, ni 25 50 ml. Katakan dah 50 ml, kita tuang dalam ni, nanti kita akan gaulkan dia, nanti dia akan sebati. Lepas tu bila kita baca isi meter, kita dah tahu. Kita boleh baca macam ni je lah. Lepas tu kita akan tahu dia punya sukatan lebih kurang 1002. Kita boleh tuang. Macam sekarang saya tunjuk contoh saya tuang kat pokok saya ni. Okay. Sekarang saya tuang. NPK ni masa kita guna untuk media kokopit, ada satu masalah, tapi kita kena pandai-pandai gunalah. Kalau kita tak boleh terus letak biji dalam tu, asalkan kita buatkan ladang lain cerita. Tapi ini kalau kokopit, fungsi kokopit ni kita kena letak macam jenis yang cecair, liquid, yang kita kena bancur dulu. Lepas tu campur dengan air macam 1 ml, kita gaul dengan kita campur dengan 10 liter air macam tu. Dia padat macam tu, pekat dia. Tak disyorkan guna NPK. Tapi kalau kita pandai save duit, jaga baja, lepas tu tahu cara penggunaan, kita boleh jimatkan duit gunakan NPK untuk tanaman kita dalam kokopit. Jadi
Satu masalah yang saya bagi tahu tadi, coco peat ni dia macam penapis. Katakan kita buat teh, lepas tu kita nak tapis teh tu sebelum kita minum kan. Jadi kalau kita pakai MPK ni walaupun dia dah larut tadi dalam air, yang saya dah larut awal dulu, masa kita tuang ke atas ni, kat bahagian permukaan yang ni, dia akan tapis nutrien dia. Air kosong aja kemungkinan akan turun sampai bawah. Bila ke bawah tu nanti kita boleh tengok perkembangan pokok tu kadang-kadang salah satu pokok tu dia tak tinggi sangat. Tengok macam ni. Ini saya buat serentak dengan pokok lain, tapi pokok ni tak tinggi. Pasal kenapa? Bila nutrien tu daripada atas masa si tuang tu dia turun bawah. Masa dia turun bawah, setengah tahun ni dah 100% terima nutrien. Lepas tu lagi separuh tengah tu dia terima 50%. Lepas tu bawah dia kurang lagi 40, 20, 10. Lepas tu last sekali air suling kosong. Biasa macam tu sebab dia dah tapis nutrien. Kalau kita pakai yang jenis cecair, AB yang jenis cecair, dia akan terus turun ke bawah. Itu salah satu lah fungsi. Tapi itu bukan satu masalah besar. Itu kalau kita buat secara besar-besaran, itu kemungkinan satu masalah yang besar. Tapi kalau kita buat secara kecil-kecilan macam ni, kalau boleh luangkan masa time siang ke pagi, kita jangan malas lah. Kita tuang ke atas sebab kita dah tahu separuh tower dia akan turun bawah. Lepas tu yang lagi separuh tu kita boleh tuang dekat poket-poket yang kat sini. Kita tuang saja poket-poket. Masa tu kita tuang. Walaupun dia basah kat sini kan, tak semestinya air nutrien. Dia dah tapis kat atas sebab dia coco peat kan. Jadi kita tuang air nutrien kat sini. Jadi dia pun selaras, dia terima baja dia. Jadi dia salah satu cara kita boleh guna NPK. Sebab NPK ni macam 1 kilo ni boleh dapat dekat RM6. NPK tak kira 15 ke 16 boleh dapat RM16, RM6 macam tu saja. Tapi kalau kita beli yang jenis cecair, yang tu lagi mahal, mungkin 3 kali ganda harga dia. Tengok brand mana kita beli. Macam brand yang saya guna, adalah freelancer yang dia repackaging, dia guna formula baja A dengan baja B, dia buat sendiri, dia packaging. Diorang ada buat, tapi saya guna juga benda tu. So ada juga orang yang buat repackaging untuk baja A, baja B. Yang tu memang kita boleh Google lah. Kita boleh pun belajar macam mana nak buat baja A dengan baja B. Kita kumpul komponen baja A, lepas tu kita boleh sukat gram mana yang tentu, macam kalsium berapa gram, boron berapa gram, semua kita buat micronutrient dengan main nutrient kan. Kita boleh gabungkan, kita boleh jadikan baja A, baja B. Tak susah pun, tapi kerja leceh lah. Kita pun boleh buat macam tu. Tapi yang tu pun ada orang jual. Tapi yang branded punya macam Novatec, macam Yara Mila, Yara Terra, yang semua orang ni memang dah famous dalam global level market. Memang diorang famous supply nutrien baja untuk pokok, memang terbukti berkesan. Jadi kita boleh guna branded-branded macam tu, tak mahal pun. Kalau buat kat rumah, kalau beli tu pun setahun pun tak habis. Kadang-kadang kalau pandai guna kan. Tapi nak pakai macam 2-3 tahun, kita nak save duit sangat, kita boleh pakai yang tu. Dia punya result sama saja kalau tahu cara penggunaan. Setengah orang dia tanam dekat pipe PVC ni, tapi bahagian atas saja ada bunga, bahagian bawah tak ada bunga, tak ada buah apa. Kenapa? Sebab macam tadi saya cakap lah, masa kita guna NPK yang kita dah larutkan sendiri, kita tuang atas, dia macam penapis kat atas. Jadi bila dia turun bawah tu, dia dah tapis dekat 50% bahagian atas, semua dah serap. Bahagian bawah tu tak terima nutrien. Jadi kita kena pandai-pandai lah tuangkan nutrien kat bawah tu walaupun coco peat tu basah. Peringkat awal nak apa orang kata, nak buat pengairan untuk tanaman tomato ni. Untuk pengairan pokok tomato ni, setiap hari kita perlu mengairi sekali saja. Asalkan coco peat tu semua basah, ikut air baja. Lepas tu seminggu sekali pakai air biasa saja, supaya kita kena cucikan sistem dia. Buat macam tu pun cukup. Lama kelamaan kita kalau dah rasa pokok ni dah matang sikit, kita boleh buat secara fertigasi. Fertigasi yang saya cakap ni macam ni lah, pakai dripping system. Untuk pokok cili semua saya guna dripping system. Jadi kita boleh, yang ni tak mahal pun, satu set ada dekat 200, harga dia RM7, RM8 aja. Kita beli micro tube dengan 4mm nya tube dengan dia punya connector, semua murah-murah saja. Kita beli pun tak pakai habisnya, boleh reuse back. Jadi kita buat dripping system, dia akan buat pengairan secara automatik lah, sehari 3 kali ke macam tu. Bila dah ada time berbuah ke apa, dia sendiri dia akan automate pengairan. Itu sajalah saya nak share. So
Saya akan share perkembangan pokok tomato saya di masa akan datang. Jadi anything tolong share, like, komen, ataupun nak tanya apa-apa boleh tujukan dalam komen apa-apa soalan yang anda ada. Saya boleh share dalam cara tanaman dalam PVC pipe. Thank you.